Sibu tak ada gangster langsung. Orang-orang yang itu dianggap gangster ini, mereka nampaknya ganas saja, tapi mereka bukan gangster. Saya percaya Bintulu ada baca surah khabar ini juga. Tetapi apa Bintulu bangun ya, Mat. Yang Berhormat Bandar Kuching, Bintulu sudah banyak kali soal. Ini Sibu punya isu. Ini hari baru isu, baru soal ini isu. Sudah berapa lama isu itu? Bintulu sudah berapa kali isu ini gangsterism. Oleh itu saya anggap Bintulu memang setuju dengan pandangan saya bahawa mustahilnya Sibu tak ada something, tak ada gangster. Di mana-mana masyarakat pun ada gangster, tetapi sama ada kegiatan mereka ada terkawal. Ya, inilah hakikatnya. Dan Sibu, gangster di Sibu amatlah termasuk. Bandar Kuching. Betul kah? Setuju kah Bintulu? You setuju kah tidak? Setuju kah? Dalam surah khabar saya sudah cakap, kita memang akui kita ada kelemahan di Sibu. Saya sudah soal dalam surah khabar, ya. Minta ke Menteri Dalam Negeri ambil tindakan disegerakan. Setuju atau tidak surah khabar sudah cakap kan? Dua-dua setuju dah ni. Setuju. Setuju lah, sudahlah kita. Tetapi hakikatnya ini Barisan Nasional ya. MP pun sudah cakap, bukan salah cakap. MP cakap tak Sibu tak bangun. MP Barisan cakap tak Dia mau jadi hero saja. Kerana OCPD di Sibu kata tak ada something. OCPD di Sibu kata Sibu tak ada something. Adakah ini betul kah? Kenapa beliau mengatakan satu kenyataan begitu? Sudah diberi rasuah kah? Oleh itu saya anggap YB itu. Sibu bangun ya, Mat. Oh, ada bangun tak? Okay. Saya ada surat khabar menunjukkan bahawa OCPD Sibu menyatakan Sibu tidak ada kongsi gelap. Dia cakap 5 kongsi gelap yang dinyatakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu ada silap. Jadi saya memohon Menteri menjawab, adakah informasi yang dibekalkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu adalah silap? Siapa yang bohong dalam kes ini? Saya mahu Menteri memberi jawapan. Ya, Bandar Kuching. Ya. Saya nak tanya penjelasan ya Bandar Kuching. Adakah Bandar Kuching setuju dengan adanya Seksyen 203A ini yang mana denda sehingga RM1 juta ini akan mempromosikan satu amalan yang tidak baik di mana pihak berkuasa boleh menjadi alasan ini sebagai rasuah. Terdapat kes sekarang seperti mana kerajaan telah meminda Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan di mana denda ini adalah sekurang-kurangnya RM4,000 hingga RM10,000. Jadi kes terdapat kemalangan di mana mereka pergi buat report, IO akan kata ke mana nak bayar sini RM300, pergi mahkamah RM4,000. Jadi adakah Bandar Kuching setuju situasi begini dia akan mempromosikan rasuah di kalangan pihak berkuasa? Ya, untuk menjawab itu yang berhormat di Sibu. Ya. Terima kasih Timbalan Datuk Indu Betul dan juga Bandar Kuching. Kerana Bandar Kuching menyentuh tadi mengenai gangsterism. Ya, kawasan saya memang terkenal lah dengan kumpulan-kumpulan gangster ini. Tetapi apabila kita berinteraksi dengan sebahagian daripada pegawai polis, maka mereka memberi maklumat mengatakan mungkin mereka tak berani nak bagi sepenuhnya bahawa sekarang ini dia dipanggil gangsterism ni, dia veiled, dia tertutup gitu, kita tak nampak. Kerana mereka misalnya kalau kawasan saya dia tidak mengacau ataupun tidak ini kalau yang India tak kacau yang Melayu tak kacau yang India, tak kacau yang Cina. Dia kacau bangsa dia sendiri. Ya. Dan apa yang berlaku sekarang ialah mereka berubah daripada gerakan ataupun aktiviti haram dan kemudian ke aktiviti yang halal, legal. Ya. Dan polis mengetahui hal ini.
Malah polis juga mengetahui bahawa pau mengepau ni adalah satu perkara yang biasa. Ya, pau mengepau bahasa yang diguna oleh mereka lah. Dan saya pun beberapa kali terperangkap di dalam menziarahi kematian beberapa orang ahli gangster ni. Saya tak tahu sehingga sampai bila tengok nombor tu baru saya tahu, ya, bila dapat nombor. Tapi saya menziarahi ibu keluarga lah, makna yang mati tu saya tak boleh nak buat apa. Namun pada hari kematiannya itu, polis trafik membantu mereka untuk membuat perarakan. Jelas ada nombor-nombor ini. Jadi kalau ia begitu jelas, kenapa saya pun tak faham kenapa polis tidak boleh bertindak. Malah bila kita bercakap mengenai apa ini, saya tak tahulah tempat lain, tetapi there is more to gangsterism. Saya rasa dia tidak boleh hidup seperti sekarang sekiranya ada elemen-elemen penyelewengan rasuah dan sebagainya. Bagaimana pendapat YB? Memang saya setuju kerana apa yang contoh yang diberi oleh Yang Berhormat dari Sibu amat ketara bahawa walaupun menteri cakap satu barang, tapi OCPD, Ketua Polis Daerah cakap benda lain. Sedangkan Menteri Dalam Negeri katakan ada kongsi gelap di Sarawak, di Sibu, di mana-mana, tapi OCPD di Sibu kata tak ada kongsi gelap di Sibu. Kalau inilah pandangan OCPD, Ketua Polis Daerah, bagaimana kita nak solvekan, nak selesaikan itu masalah keselamatan? Boleh mencelah. Yang Berhormat, saya dengar ujar Yang Berhormat kata ada kongsi gelap di Sibu, sedangkan OCPD pula kata tak ada. Boleh ke tak Yang Berhormat di sini bagi nama kongsi gelap? Kerana saya percaya kemungkinan ada. Tak, kemungkinan ada 3 orang ke 5 orang yang berlagak, yang berlaku-lakuan macam kongsi gelap, tetapi mungkin mereka tidak milik mana-mana kongsi gelap, tetapi kelihatan macam gangster. Jadi sekiranya Yang Berhormat kata ada, bagilah nama di sini. Terima kasih. Patutlah gerakan itu tutup kedai. Simpan Ringgam itu tempat yang terkenal untuk menyimpan kongsi gelap itu. Orang kongsi gelap. Bandar Kuching. Dia amat minat dengan siapa-siapa yang itu. Ya, saya mau bangun lagi. Ahmad. Boleh mencelah. Okey. Saya mau bertanya, adakah Bandar Kuching bersetuju OCPD Sibu ini mesti diambil tindakan disiplin kerana kerana bos dia yang cakap sesuatu tapi dia yang cakap sesuatu yang lain, different. Ya, itu nama ya. Memang nama itu kongsi gelap yang di Sibu itu ada dalam senarai 57 orang kah? Ya, itu yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri sebelum itu UMNO election lah. Tetapi selepas UMNO election nampaknya itu kongsi gelap pun jadi bukan kongsi gelap sudah. Ini memang oleh itu saya berasa khawatir. Saya berasa khawatir sangat kerana dari pandangan orang ramai itu gangster, penjenayah itu selalunya bersahabat baik dengan polis, anggota polis. Dan kita boleh, kalau kita pergi Turun Padang, tengok di Sarawak, wah, Ya, ramai orang ramai je lah. Lenggong, Bintulu. Bintulu lah, sama negeri. Saya bagi Lenggong lah. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Yang Berhormat Bandar Kuching setuju sama saya atau tidak? Bila kita pasukan polis ambil tindakan keras, ambil operasi semua, bila ada tangkapan, Yang Berhormat Bandar Kuching setuju atau tidak? Bila ada polis buat tangkapan, janganlah kita wakil rakyat daripada pembangkang. Bila dia mau keluar ke buat raiwan ataupun huru hara, janganlah kita ahli-ahli Yang Berhormat adun ke parlimen ke terus pergi bergaduh sama polis.
Setujukah tidak bagi peluang polis menjalankan siasatan Dato' dulu? Dipertua, Setujukah tidak setuju? ini orang jahat. Bukan jahat, ini memang sentiasa ada nak putih buat dalam surat penyakit khabar. yang niat Bila jahat. keluarga Bila kita, boleh yang berhormat, Kucing, bagi saya kucing. yang berhormat bin Tulu, Benar, bolehkah kucing. yang berhormat bin Tulu sebutkan satu insiden Benar, di kucing. mana kita campur tangan dalam Kugan isu. penangkapan Kugan. Samseng. Ya, bila Isu Kugan bukankah Pakatan Rakyat Membantu? bukan, jangan buat andaian-andaian yang tak betul. Kucing, mana kucing? Bagi lenggong sekejap. Sikit je. Lenong. Kong kali kong lah kucing. Datuk Speaker, saya pelik sikit tengok mana kucing dan beberapa rakan tadi. Orang yang sepatut kita sokong, kita tak sokong. Yang tak sepatut kita sokong pun kita buat sebaliknya. Kalau dia betul-betul ada keinginan nak memetras isu gangster kongsi gelap, kenapa tempoh hari waktu kita bentang kerana undang-undang tak sokong? Nanti lo, sabar dulu. Bukan? Ini double standard. Sekejap sokong, sekejap tak sokong. Triple standard. Kemudian saya nak tanya, tadi Bandar Kucing sebut, saya dengar tadi dia kata, kumpulan gangster ni bersahabat dengan polis. Ini tuduhan yang liar, yang merendah dan menjatuhkan martabat polis. Kalau betul atau bukti, tunjuklah. Kenapa buat tuduhan dan dewan ini? Saya akan tunjuk bukti. You duduk. Hai. Tak apa kucing, saya duduk kucing. Okey, yang berhormat sila duduk. Saya akan tunjukkan bukti. Tak apa. Puas kah? Datuk Puas Speaker, hati kah? kucing suruh saya duduk. Saya akan tunjukkan bukti. Yang berhormat sila duduk. Sila duduk. Boleh saya duduk. Duduk Tapi lah. sebab you duduk, saya duduk. Duduk lah. Tak apa. Terima kasih kucing. Terima kasih. Okey. Dato' Dipertua. Tadi sebelum yang berhormat Lenong nak mencela, saya sudah nak beri contoh dan bukti bahawa bagaimana bersahabat baik itu PDRM dengan gangster-gangster atau penjenayah. Kalau yang berhormat pergi Dato' yang Dipertua pergi turun Padang, kita boleh tengok kebanyakan kereta cermin gelap itu. Cermin gelap itu. Gelap sampai tak boleh tengok siapa dalam itu. Ini kebanyakan itu mereka adalah terlibat dalam penjenayah ada. Kereta dekat parlimen ni banyak Ini tidaklah, tidak. banyak yang gelap Kalau yang Perdana Menteri Hakim itu terkecualian. Ya, tapi dan kebanyakan kereta itu ada lambang, ada crest, di mana itu ada kelab polis, ada kelab pesara polis yang berkaitan dengan polis PDRM. Dan saya beberapa kali saya tengok ada roadblock kereta yang ada crest itu, walaupun ada cermin gelap, tapi langsung tiada periksa. Mereka polis atau traffic polis tengok itu crash, jalan saja. Dan aduan yang saya terima hari ini adalah kerana banyak itu pecah masuk rumah itu dijalankan setelah ada kereta yang bercermin gelap meronda-ronda di kawasan taman perumahan mereka. Dan bukankah ini satu ada kaitan dengan kegiatan jenayah? Apa sebabnya mereka nak perlu itu keretanya tak perlu itu cermin gelap kalau tidak buat apa-apa salah dia. Oleh itu dan ini kereta-kereta yang bercermin gelap semakin hari semakin banyak di Kuching. Dan nampaknya polis tidak buat apa-apa. Ya. Dan kebanyakan mereka saya kata sudah ada crash di kereta Kucing. Terima kasih. Kucing, itu saja bukti yang menunjukkan polis bersebahat dengan Kucing bagi stampin Lenggong, duduk dulu Lenggong. Stampin. Terima kasih Lenggong. Setujukah Bandar Kuching
di Kuching, kita boleh nampak banyak reflexology center. Dan apabila saya tulis minta penjelasan daripada City Council MBKS, mereka kata mereka ada buat penyiasatan. Tetapi walaupun mereka buat penyiasatan, kita masih nampak banyak lagi reflexology center di Kuching, sehingga mereka berani keluar advertisement, iklan, minta permohonan untuk bekerja di reflexology center. Mereka nak membawa lebih banyak pekerja daripada China untuk bekerja di reflexology center. Dan banyak aduan apabila kita turun padang, banyak aduan. Setuju dalam Bandar Kuching, banyak aduan daripada kita punya constituents bahawa reflexology center ini sebenarnya adalah tempat pelacuran. Kenapakah jika ada penyiasatan dibuat? Ya Mat, sebelum pergi jauh kepada rumah urut, tempat pelacuran, bagus balik kepada pindahan rang undang-undang. Tapi ini ada berkaitan dengan Dia tidak faham itu, dia tidak faham berkaitan orang undang-undang. bersahabat dengan agensi-agensi kerajaan seperti polis. Dan baru saya terima aduan daripada constituents bahawa sekarang tempat judi haram Kuching, ajar masih tampil lah naik Kuching. lagi Ya, di balik Kuching. kepada pindahan. Balik Kuching. Ajar dia sikit apa panggil orang undang-undang, patut apa mau bahas. Itu kedai judi haram lah. Itu kedai kuda, kedai mesin kuda itu. Pada masa pembentangan perang undang-undang Saya sambung sikit lagi, Kuching. Sikit je. tak payah. Tak berani lah pada Kuching ni. masa pembentangan selain tajuk. Tadi Kuching Dua orang kata banyak, mau Kuching. tunjuk bukti, polis bersebahat dengan habiskan apa Kuching, yang gangster. saya nak ucapkan. Pasal tak cek cermin mengenai gelap pun sudah mesin tunjuk kuda. bukti tak? Mesin kedai mesin kuda. Kadang bikin kuda sudah lama cerita itu. Bukan lama cerita, itu masalah lama. Dah, boleh Masalah cerita lama sikit. tidak diselesaikan. Mesin kuda oleh sudah Barisan bangun Nasional. Boleh lagi di cerita Sibu. Ha? Boleh cerita sikit. Okeylah, dulu boleh lah. Lenggong Yang kali lah. berhormat. Terima kasih. Cakap Yang takut. berhormat Bandar Apa kali Kuching, kali? terima kasih. Cakap takutlah. Macam tadi yang berhormat Stamping cerita, yang berhormat Bandar Kuching cakap tadi, yang berhormat Stamping cerita memang cakap mengucapkan mengenai isu pelacur-pelacur ke urut-urut ke masas-masas ke. Ini Bandar Kuching sekarang bercerita mengenai isu mesin kuda. Memang sudah lama kita cerita mesin kuda. Saya sudah cerita berapa tahun Bandar Kuching baru ikut saja, cerita sikit. Cerita mengenai tempat masas-masas itu memang sudah lama dalam surat khabar kita pun nampak, saya cerita banyak kali. Tapi ini hari saya baru nampak yang berhormat Stamping mau camping. Tetapi yang berhormat Bandar Kuching setuju sama saya atau tidak? Kebanyakan menjalankan ini aktiviti haram ini, kebanyakan penyokong pembangkang ini semua. Setuju kata? Mana saya tahu. Tapi kebanyakan rakyat adalah penyokong Pakatan Rakyat. 52% pengundi di Malaysia penyokong Pakatan Rakyat. Hanya 48% Inilah pengundi masalah. penyokong Barisan Luar Nasional. sangat tunjuk Ini, Bandar Kuching. ini bawah. Ini Tapi kalau cerita lain. Bandar Kuching. orang dia itu tidak mengikut peraturan, duduk. Bandar Kuching. Kalau mengikut statistik ini, memang betul lebih ramai. Lenggong bangun ya Mat. Kerana lebih ramai orang yang Itulah Bandar Kuching. menyokong Bandar Kuching. Pakatan Rakyat. Ini masalah Kuching, bagi saya Bandar Barisan Kuching. Nasional itu kerajaan Di luar minoriti. sana cerita lain. Ya. Dalam Itu lu setuju cerita tak lain. ada tindakan? You tanya soalan Itu Daripada tanya kerajaan. soalan. Saya lah, orang Kuching. jalankan Betul, aktiviti. dibetul boleh. Pasal tapak undi Sila saja. kata dibetul Ya. arah dia Kuching. duduk rehat sekejap. Kuching, bagi saya. Tak mau. Bagi saya lah Tak Kuching. payah. You punya luar tajuk. Takut lah Langsung Kuching. luar tajuk. Takut tak Kuching? Langsung luar tajuk. Tak payah. Takut lah, Saya- Kuching. Ada signal dari Confirm lah, Kuching. Takut. yang Apa? dibetul nak mengulung. Kuching Ya, takut. ada berhenti Oleh itu. lain Confirm kali lah Kuching lain takut. kali lah. Ya, kedai itu mesin kuda itu yang tadi saya sebut. Ya, memang Bintulu, yang berhormat Bintulu telah lama menyebut tentang masalah itu kedai mesin kuda.
Tapi tak ada apa-apa solusi yang dapat dikesan. Bandar Kuching. Dan semasa sudah habis, sapu sudah. Sapu Kuching belum lagi, memang you ada terlibat. Sapu sudah, tetapi buka balik lagi. Sekarang buka balik lagi. Ya, betul. Pada masa pembentangan Prevention of Crime Act. Jadi Bintulu kenapa belum balik Bill. lagi? Bandar Kuching kalau sudah balik, kemungkinan yang bernama Bandar Kuching ada sokong belakang sikit, itu ada tak bagi ikut sokongan. peraturan masyarakat. Bagaimana Kuching, kalau ini macam pergi sembang luar lah, Kuching. Meneruskan perbahasan Nak bagi saya. jalan Bandar Kuching orang satu bangun di minit belakang. Kuching. Samping dengan Sibu. Mana Kuching? yang- Kalau macam ni pergi sembang luar lah lagi senang. Pergi sembang 2 orang, pergi Satu sembang minit, luar. Duduk. You sembang pergi 2 lah. Duduk lenong. You bukan yang betul. Nanti saya habiskan ini. Bandar Pada Kuching. masa Ya, ada 3 orang bangun. Bagi ya, Chan Pak. Mas Gading, good friend. Mas Gading. Okey, sila. Terima kasih Bandar Kuching. Kita semua bersetuju di sana dan di sini bahawa ada kes-kes jenayah di semua tempat di negara kita ini. Jadi soalan pokoknya, setuju ke tidak Bandar Kuching dengan saya, soalan pokoknya kita memerlukan undang-undang yang sewajar untuk membeteras jenayah. Jadi walaupun dengan izin, we can argue until the cows come home. At the end of the day, kita mencari jalan untuk menangi war against crime. Jadi setuju ke tidak Bandar Kuching dengan saya? Terima kasih. Bandar Kuching sekejap. Nanti biar saya jawab dia. Jawab beliau. Saya tidak setuju. Kerana bukankah kita tak ada undang-undang yang ketat, tak ada undang-undang yang sesuai untuk membanteras rasuah, tetapi penguatkuasa, tadi saya sudah sebut penguatkuasa yang amat lacking. Pasukan PDRM yang bersahabat baik dengan unsur-unsur jenayah, sehingga kan penguatkuasa undang-undang ini tidak dapat dijalankan, diimplementasikan dengan baik-baik. Semasa kita membentangkan itu Prevention of Crime Act Bill itu, ya, kedai mesin kuda itu semua di seluruh Sarawak ditutup, tidak ada operasi. Tetapi 1 hari selepas Senate approve the bill, kedai-kedai ini mesin kuda buka balik semua lagi. Dan takkan PDRM, anggota polis tidak tahu tempat-tempat beroperasi mesin kuda itu. Dan kenapa mereka hanya tutup mata kepada operasi mesin kuda, kedai mesin kuda ini? Oleh itu saya kata bukanlah kita tak ada undang-undang. Kita ada undang-undang yang untuk membanteraskan jenayah, tetapi penguatkuasa PDRM oleh PDRM yang tidak memuaskan. Dan salah satu perkara yang kita selalu mengeru kerajaan buat adalah menubuhkan IPCMC, Independent Police Complaint Commission. Independent supaya kegiatan-kegiatan tindakan polis mereka boleh subject to supervision by a independent body, dan ini tidak diterima baik oleh kerajaan. Dan kerana tidak diterima baik oleh PDRM. Oleh itu saya anggaplah rang undang-undang hari ini, oleh kerana ada beberapa fasa lagi yang amat tidak adil dan tak akan menolong kita untuk mencapai matlamat membanteras rasuah, membanteras jenayah. Oleh itu saya seru supaya ini ditarik balik, bill ini ditarik balik, dan saya ingin di bawah peraturan 55
Di mana itu? Di bawah peraturan mesyuarat kita ni, kita boleh merujukkan sesuatu bil ke select committee walaupun dia telah dibentang di baca kali kedua, dan ini telah kita buat beberapa tahun lalu, di mana akta kanun itu pindaan kanun kesesaan telah dirujuk kepada select committee, telah buat satu kali beberapa tahun lalu, dan akhirnya apa yang direkomendasi yang dibuat oleh select committee itu amatlah memuaskan dan diterima baik oleh ramai orang. Dan kali ini saya ingin bahawa itu bil rang undang-undang ini harus dirujuk kepada select committee. Jangan kita tergesa-gesa untuk meluluskan satu rang undang-undang dan tanpa menelitinya, kerana rang undang-undang ini itu yang membina kanun kesesaan ini, pengaruh dia kesannya amatlah luas. So yang semalam ada seorang yang berhormat kata, the one who rules by the sword will die, will be killed by the sword. Ya, perkataan sebegitu. Oleh itu, sekian, terima kasih.